Tak boleh bantah Allah, tak boleh bantah Quran. Serupa itulah tak boleh bantah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh bantah. Tak, kalau saya bantah Nabi Muhammad jadi apa kat saya? Bukan jadi kat hang, jadi kat kami. Kalau kita bantah Nabi, bukan jadi kat hang ya. Semua negeri jadi. Akan tunggu, bala akan sampai dengan sebab kau bantah Nabi kau. Di dalam Al-Quran ada 114 ayat menceritakan tentang umat-umat Nabi yang terdahulu. Kaum Ad, kaum Thamud, kaum Madian, kaum Lut, kaum Musa dan sebagainya. Ada 114 ayat mengatakan bahawa umat yang terdahulu lagi canggih daripada kita. Tuan-tuan balik buka di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala cerita kepada kita. Terlalu banyak ayat di dalam Quran yang menceritakan umat dahulu. Asyadda minhum quwwah. Mereka lagi dahsyat kekuatannya daripada kamu. Mereka lebih memakmurkan bumi lebih daripada kamu. Allah Ta'ala sebut, mereka memakmurkan bumi ini lebih daripada kita. Cuba tuan-tuan Google dalam internet. Apa benda yang mereka jumpa dalam kubur-kubur, dalam makam-makam orang-orang yang dulu-dulu. Mereka jumpa dekat dinding tu gambar helikopter, gambar kapal terbang, gambar kereta kebai, gambar kapal selam. Ada dekat dinding gua tu. Yang dilukis di dinding gua tu, nama dia Raqim. Dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Melayu, rakam. Merakamkan album. Merakamkan album. Dia rakam di situ. Di mana ayat Ar-Raqim? Di dalam surah Al-Kahfi ayat 10. Am hasibta anna ashabal kahfi war-raqim kanu min ayatina ajaba. Adakah kamu menyangka golongan 10 golongan ashabul kahfi itu dan Ar-Raqim yang mereka tulis di gua itu adalah benda yang hebat? Jangan, kata Allah, tak hebat tu. Am hasibta anna ashabal kahfi war-raqim, apakah kamu menyangka pemuda gua dan Ar-Raqim itu tanda-tanda kekuasaan yang hebat? Allah kata tak hebat lagi, ada lagi yang hebat. Yang Ar-Raqim itulah yang ditulis di gua, yang mereka sembunyikan, yang mereka jajah masuk dalam negara-negara Islam. Mereka cari binatang tu lah. Yang Mak Saleh masuk di negara-negara Islam, dia menjajah negara Islam. Dia bukan cari rempah mak ngahoi. Dalam buku sejarah kata Portugis datang ni nak mencari rempah ratus. Tuan-tuan ingat Bruno Fernandes tu nak makan mi kari ke? Dia nak cari rempah ke? Tuan-tuan ingat Cristiano Ronaldo orang Portugis tu nak cari halba ke? Mereka mai ke negara kita, mereka mai ke negara Islam sebab mereka nak mencari tamadun orang Islam yang telah hilang beribu-ribu tahun dahulu. Tamadun itu ada dalam tanah, ditimbus. Tamadun itu ada dalam gua. Tamadun itu ada dalam piramid. Ada dalam piramid. Dan piramid ni tuan-tuan ada di seluruh dunia. Bukan hanya ada di Mesir. Piramid ada di seluruh dunia. Kerana ketamadunan pada masa itu sangat hebat. Bila mereka mengetahui akan berlakunya kehancuran besar-besaran, maka mereka mula menyimpan segala khazanah di dalam piramid yang kukuh tadi, supaya ilmu itu tidak hilang. Itu cerita piramid, dia bukan cerita kubur.
Dia bukan kubur. Dia tempat menyimpan khazanah kemajuan dunia. Sebab mereka ni waktu itu mereka maju. Mereka tahu satu hari akan musnah dalam banjir yang besar, dalam kemusnahan yang besar. Mereka simpan supaya teknologi tak hilang. Nanti boleh bangkit balik, tengok teknologi, majukan balik dunia. Sebab itu mereka datang ke seluruh dunia mencari teknologi. Mereka jumpa, mereka bawa balik ke negara mereka dan negara mereka menjadi maju. Itulah nama dia Perancis. Negara yang dipanggil revolusi perindustrian. Negara yang membawa revolusi industri menjadi moden. Bermula di Eropah. Di mana? Di Europe. Di mana? Di Britain. Di mana? Di British. Di mana ni? Di Perancis. Di Jerman. Maka negara-negara ini mengambil harta daripada umat Islam di seluruh dunia dan mereka menjadi maju. Mereka bawa balik harta tanah Melayu balik ke England, mereka majukan England. Mereka bawa balik khazanah orang Melayu, mereka belajar tentang tamadun orang Melayu dan mereka kata orang Melayu bodoh, orang Melayu tak reti nak buat jarum. Kami yang pandai, maka mereka jadi kaya dan mereka kuasai dunia. Mereka boleh buat kapal terbang, mereka boleh buat kapal selam, mereka boleh buat bom, mereka boleh buat senjata, mereka boleh buat kapal terbang. Balik buka dalam sejarah tuan-tuan. Allah Ta'ala sebut bahawa umat dahulu kala lebih canggih daripada kamu. Tapi dihancurkan. Kenapa dihancurkan? Kerana mereka menentang dan membunuh nabi-nabi mereka. Tuan-tuan buka dalam surah Yasin. Mereka bunuh 3 nabi. Mereka bunuh 3 nabi. Masya Allah. Dalam surah Yasin tu. Faja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Ayat tu turun pasal apa? Depa tangkap 3 nabi ni. Id arsalna ilaihimus. Baca kan ayat tu? Ketika dihantarkan kepada mereka 2 nabi, kami hantar lagi seorang nabi. 3 nabi ni umat kaum tu tangkap dan nak dibunuh. Bila mereka nak bunuh nabi tadi, datang tukang kayu. Waja'a min aqsal Madinah, yang beriman pada 3 nabi ni. Dia kata pada raja, jangan bunuh 3 orang nabi ni. Mereka tak salah. Mereka nabi. Ikutlah mereka. Mereka tak minta upah. Mereka tak minta upah. Mereka nabi. Kenapa nak bunuh? Tuan-tuan, laki-laki yang berdakwah tu mati dibunuh. Dalam riwayat sebut, mati dipijak beramai-ramai. Bayangkan kalau seorang dipijak oleh 100 orang. Agak-agak berapa minit dia tahan? Siapa yang nak jadi model? Duduk kat luar tu, kita pijak ramai-ramai. Agak-agak 5 minit dia boleh hidup. Pijak tang kepala, pijak tang perut, pergi henyak pula, terkeluar isi perut, mati. Tak dan 10 minit. Tak dan 10 minit kena seksa, masuk syurga. Tuan-tuan sanggup tak? Mati kena seksa tak sampai 10 minit. Mati dia, masuk syurga. Sanggup tak? Sanggup. Itulah yang berlaku pada laki-laki tu. Akhirnya dia mati. Terus tuan-tuan, malaikat pergi ambil roh dia, naik ke langit. Tunjuk kediaman dia dalam syurga. Punya seronok hamba Allah ni. Buka dalam surah Yasin. Dia nak selamatkan 3 ni. Akhirnya 3 nabi ni dibunuh. Apa jadi pada penduduk tu? Apa terjadi pada negeri tu? Balik buka. Allah Ta'ala datangkan kepada mereka satu letupan, satu gegaran yang menimbuskan mereka. Habis lingkup terus. Seolah-olah mereka tak pernah hidup dalam negeri itu.
Tuan-tuan balik buka satu tempat nama dia Pompei. Buka sejarah satu tempat nama dia Pompei. Pompei ni ada satu gunung, nama dia Gunung Vesuvius nama dia. Gunung berapi ni dia meletup dan menimbunkan seluruh rakyat Pompei. Tak ada apa-apa, tak ada tanda bom bagi sekali. Hamka dalam kitab dia kata, kisah Pompei sama sebiji macam kisah surah Yasin. Mereka ditimbus hidup-hidup. Dan sekarang orang menggali Pompei tu. Orang gali nak buat pembangunan, mereka jumpa kota Pompei. Dan mereka jumpa mayat-mayat yang masih elok. Mayat yang masih elok, yang sedang minum, mati. Yang sedang berzina, mati. Yang sedang meliwat jantan dengan jantan, mampus. Balik tuan-tuan buka patung-patung, bukan patung. Mayat-mayat yang diselaput oleh gunung berapi. Yang sekarang menjadi bahan sejarah. Tuan-tuan boleh pergi tengok di Itali. Nama dia Pompei. Allah ranapkan satu negeri. Tamadun hilang. Allah kata orang dulu lagi canggih pada engkau. Tetapi mereka bantah Nabi mereka. Allah ranapkan. Tuan-tuan bayangkan. Banjir. Tuan-tuan pernah dengar perkataan sehelai sepinggang? Sehelai sepinggang. Ustaz, saya tak ada apa, Ustaz. Rumah saya habis semua. Tak ada apa, Ustaz. Sehelai sepinggang, Ustaz. Tak ada apa, Ustaz. Di belakang semua ada air. Habis, Ustaz. Tak ada apa, semua lah. Sehelai sepinggang, Ustaz. Itu nama dia sehelai sepinggang. Dia mai bah, dia bawa kepala ayak, dia hancur semua. Itu baru kepala ayak. Kepala ayak ni dia turun pada atas, dia bawa kita hanyut segala rumah. Hak tak kena, tak kena. Hak kena teriak, kayu balak main hentam rumah. Terapung habis kereta tu, duduk berenang kereta tu habis. Tak tahulah kereta saya pergi mana, tak tahu Ustaz. Saya tak tahu nak kata apa Ustaz. Ada Z saya pun hilang Ustaz. Habis. Itu baru setakat kepala ayak. 2 jam je. Banjir Nabi Nuh satu dunia. Banjir Nabi Nuh satu dunia. Kepala ayak dia satu dunia. Ayak daripada tanah naik, ayak daripada langit turun, berhimpun, hentam orang dalam dunia. Yang selamat satu kapal. Satu kapal yang selamat. Mereka bantah Nabi Nuh, satu dunia Allah balun. Nampak? Nasib baik Nabi Nuh tu tak bantah Allah. Hei Nuh, buat kapal atas bukit. Cuba Nuh tu duduk di pematang kerak telunjuk. Nuh, buat kapal. Buat kat mana? Tu atas bukit tu, tak mana berapa orang? Hang seorang lah. Pasal buat atas bukit pula? Buat saja lah, banyak cakap hang ni. Tak ada saja tanya lah buat saya atas bukit ni. Ingat senang nak usul naik atas bukit tu. Kalau orang lain tolong tak apa, ni aku seorang. Itu Nuh pematang kerak telunjuk. Kalaulah Nabi Nuh lagu tu, habis semua. Tapi bila Allah kata Nuh, buat kapal atas bukit. Baik. Itulah Islam. Siapa tolong saya? Seorang hang. Baik. Dia tak letak jawatan. Tulis surat tu. Letakkan jawatan sebagai Nabi. Pecah kaca, pecah gelas. Lepas pecah harap balas. Kalau Nabi Nuh tulis macam tu, mampu tuan. Buat kapal. Seorang-seorang pompang. Wa alwahin wa dusur. Buat daripada paku dan kayu.
Paku dan kayu buat kapal. Buat kapal daripada paku besi. Buat kapal daripada kayu, maknanya orang dulu dah buat rumah. Kita belajar dalam sejarah bodoh tu, orang dulu duduk dalam gua. Masa bila? Orang dah buat kapal lah. Kapal tu besar pula tu. Bukan sampan, tangkap udang tu. Bukan. Kapal. Tapi kita duduk belajar dalam sejarah, orang dulu-dulu bodoh. Duduk dalam gua pakai syawat. Ni semua lawan Quran, tuan-tuan. Bercanggah dengan Quran. Nabi Nuh buat kapal, orang duk kutuk. Nuh gila. Dia tak kata apa. Dia tak kata. Kita kalau orang ejek macam tu, berhenti. Bila banjir datang, Nuh selamat. Ada tak Nuh kata, siapa gila sekarang? Padam muka. Wah, tak ada Nabi Nuh macam tu. Dia panggil pula, main naik. Degil, pergi ke sudah, tak mau naik. Itulah Nabi nak menyelamatkan. Tuan-tuan cuba fikir. Saya nak ajak tuan-tuan fikir. Kita ni bukan bodoh, tapi kita diperbodohkan. Adik-adik ni muda, fikir tu nama dia tadabbur. Mentadaburkan Quran, fikir. Adik-adik, ni Kak Leah hak depan ni, Blackpink ni. Dia lah siapa hari ngomong Blackpink depan tu. Cikgu sekolah ke apa tu. Kita fikir. Kapal Nabi Nuh ada 3 tingkat. Atas, bawah, tengah, atas. Dia bawa apa, Ustaz? Semua binatang naik. So, kapal dia besar mana? Kalau gajah pun naik. Kalau gajah berpasang-pasangan naik, agak-agak kapal dia besar masjid kita. Gajah seekor pun tak muat. Belum masuk rimau. Singa. Beruang. Besar mana? Adik-adik pernah tengok gajah makan apa? Sekali dia makan berapa tan. Gajah bukan makan sikit dek. Rimau bukan makan sikit dek. Jenis mata ke darah semua tu. Soalan dia bawa stok makanan banyak mana? Nabi Nuh tu bawa stok makanan untuk mereka makan. Yang makan ni binatang, bukan Haji Dolah. Haji Dolah tak banyak kawan gaut. Makan Haji, gaut. Ni udang, gaut. Sotong, gaut. Ini binatang ni mana ada gaut. Apa hang bagi ku makan? Dia simpan makanan dalam apa? Nombor 1, dia bawa makanan banyak mana? Nombor 2, dia simpan makanan dalam apa? Supaya tahan lama. Ada dia main longgok atas lantai ya? Tuan-tuan kena fikirlah. Dia campur-campur tak, dia buat bubung suara, tutup hang. Campur kacang kuda, kacang hijau, bubuk suara. Ni hak Nabi Nuh duk makan ni kata. Biar betul hang, takkan gajah makan kacang kuda. Takkan dia nak makan bubuk suara ni. Kuda gajah hak ni saja ada hak ni lah makan. Ngau makan. Cuba fikir tuan-tuan, berapa bulan depa belayar, berapa lama banjir nak surut satu dunia, depa duduk di atas tu. Depa simpan makan dalam makanan tu di mana? Peti ais ke? Frozen ke? Ni otak fikir. Boleh faham? Maknanya kapal dia tu canggih. Bukan kapal kosong. Bukan kapal semata-mata kapal. Dalam dia ada apa? Ada apa malam dia tuan-tuan? Kena kaji. Dalam dia tu. Yang paling tuan-tuan kena kaji, pak duduk di atas bukit. Anak duduk di bawah bukit. Pak atas kapal, anak bawah bukit. Hujan turun, ayak naik. Ribut.
Tiba-tiba Nabi Nuh kata, wahai anakku, marilah naik. Tak apalah pak. Pak jalan je lah. Saya naik bukit lain. Cuba tuan-tuan bercakap dengan anak tuan-tuan. Dalam waktu ribut, atas bukit seorang, bawah bukit seorang, agak-agak dengar. Kita yang rumah 2 tingkat, kita panggil laki kita pun dia tak dengar. Bang. 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 Pok hang buat apa? Dia tengok TV. Abang tak dengar ke kita panggil? Mana aku dengar. Tu baru tingkat 2. Bayar ke atas bukit tu. Anakku. Kuku. Mailah naik. Ada ke tuan-tuan? Boleh tak kalau saya kata tuan-tuan, Nabi Nuh alaihi salam ni, main naik kah? Naiklah hujan ni. Lagi banjir hang tak boleh duduk main naik. Tak apalah ya pi ya. Tak ada apa tak. Boleh tak saya kata dia boleh guna benda ni zaman tu? Cuba fikir. Allah kata orang dulu lagi maju daripada kita. Tapi teknologi dia hilang. Kemajuan tu pupus. Sebab apa? Sebab Allah murka. Pasal apa Allah murka? Sebab mereka membantah nabi-nabi mereka. Soalan dia, kita bantah Nabi Muhammad, Allah murka. Punya teruknya kita bantah. Tapi kenapa Allah belum turun balak lagi? Sebab Nabi Muhammad doa pada Allah, ya Allah, janganlah engkau turunkan balak kepada umat aku seperti mana balak yang telah ditimpakan kepada umat-umat sebelum aku yang mereka bantah nabi-nabi mereka. Kalaulah doa Nabi ni tak makbul, lama dah banjir satu dunia. Kalaulah Allah tak perkenankan doa Nabi ni tuan-tuan, dah lama dah jadi Sodom dan Gomorrah, diterbalikkan bumi. Sebab ramainya hari ni jantan menikah dengan jantan.